Sebelum kami mentangkan tentang penambahbaikan keselamatan makanan di premis makanan, saya akan menerangkan 3 faktor yang menyebabkan isu keselamatan makanan berlaku di premis makanan. Okey, yang pertama adalah faktor pertama yang menyebabkan isu keselamatan makanan yang berlaku di premis makanan ialah pencemaran silang antara bahan mentah dan makanan yang sedia untuk dimakan. Okey, ini akan menyebabkan keselamatan makanan tidak terjagalah di premis makanan tersebut. Okey, yang kedua adalah pemilihan bahan mentah yang tidak berkualiti. Ini akan menyebabkan pelanggan-pelanggan akan makan makanan yang tidak berkualiti dan tidak sihatlah yang dihidangkan oleh premis makanan tersebut. Jadi ini akan menyebabkan isu keselamatan makanan berlaku di premis makanan tersebut. Okey, yang ketiga adalah pekerja yang tidak menjaga kebersihan diri, iaitu hygiene, semasa menyediakan makanan untuk pelanggan untuk memasak hidangan untuk pelanggan yang datang di premis makanan tersebut. Okey, itu merupakan faktor yang menyebabkan isu keselamatan makanan yang berlaku di premis makanan. Penambahbaikan yang pertama ialah mencuci atau mensanitasi peralatan masakan atau bekas makanan. Sebelum kita menggunakan apa-apa peralatan masakan atau bekas makanan, hendaklah disanitasi atau dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran, bakteria, dan patogen. Terdapat beberapa kaedah pencucian dan sanitasi. Sebagai contoh, kaedah mekanikal yang mana kita menggunakan kaedah sental atau geseran untuk menghilangkan kotoran. Penambahbaikan yang kedua ialah penyimpanan makanan atau bahan mentah pada suhu yang sesuai. Bahan mentah hendaklah disimpan pada suhu yang sesuai bagi mengelakkan pertumbuhan bakteria dan pembentukan toksin yang menyebabkan keracunan makanan. Suhu penyimpanan bergantung kepada jenis bahan mentah tersebut. Sebagai contoh, daging mentah hendaklah disimpan pada suhu di bawah 18 derajat Celcius, manakala makanan yang telah dimasak hendaklah disimpan lebih daripada 62 derajat Celcius. Hal ini bagi memastikan makanan kita sentiasa berkualiti dan dapat mengekalkan kandungan nutrien. Seterusnya, penambahbaikan yang ketiga ialah pastikan mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum dimasak atau dimakan. Mencuci sayur-sayuran dan buah-buahan sebelum dimasak atau dimakan dapat mencegah penyebaran bakteria di atas permukaan makanan. Walaupun buah-buahan telah dikupas kulitnya, akan tetapi kita harus membersihkannya dengan air yang bersih untuk mengelakkan kemungkinan bakteria yang tersebar melalui tangan kita, alat pemotong ataupun papan pemotong yang kita telah gunakan. Seterusnya, penambahbaikan yang keempat ialah pastikan sentiasa membersihkan makanan sebelum memegang atau mengendalikan makanan. Contohnya, gunakan sanitizer atau sabun pembasmi kuman sebelum memegang makanan itu. Yang kedua, pastikan tidak memegang sebarang kotoran sebelum memegang makanan atau semasa mengendalikan makanan. Dan akhir sekali, kuku haruslah sentiasa pendek untuk mengelakkan penyebaran bakteria dari kuku ke makanan. Dan seterusnya, tidak mewarnakan kuku jika Anda seorang pengendali makanan. Poin yang seterusnya ialah mengasingkan bahan mentah dan makanan yang telah dimasak. Ini dengan menggunakan bekas yang berlainan bagi makanan yang telah dimasak. Papan pemotong dan perkakas yang digunakan dengan daging mentah tidak boleh digunakan semula untuk makanan seperti buah-buahan atau sayur-sayuran tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Bagi mengelakkan pencemaran silang.
Selain daripada itu ialah latihan dan pemantauan. Semua kaki tangan perlulah didedahkan dengan prosedur keselamatan makanan. Mereka juga harus dipantau semasa mengendalikan makanan agar mereka mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bagi penambahbaikan keselamatan makanan di premis makanan yang keenam ialah pemilihan bahan mentah yang berkualiti seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, ikan dan sebagainya. Perlulah kita mencari yang bersih, yang masih segar, contohnya ikan di mana insangnya masih merah dan sayur-sayuran yang tidak layu dan masih kehijauan. Sama juga seperti buah-buahan yang tidak rosak, masih segar dan sebagainya. Dengan menjaga keselamatan makanan seperti ini akan menyebabkan premis makanan tersebut terjagalah dari segi bahan mentahnya. Itu akan menyebabkan isu keselamatan di premis makanan tersebut berkurang dan dapat diatasi dengan cara seperti ini, iaitu pemilihan bahan mentah yang berkualiti. Bagi penambahbaikan keselamatan makanan di premis makanan yang terakhir ialah pastikan kawasan penyediaan makanan ataupun hidangan, tempat untuk memasak makanan, tempat untuk meletakkan peralatan dapur adalah dalam keadaan yang bersih, dan ini sangat penting yang patut ada di premis makanan tersebut. Ini adalah salah satu prosedur keselamatan makanan dan pekerja-pekerja juga harus dipantau ketika melakukan perkara seperti ini, iaitu menjaga kebersihan dapur, tempat mereka memasak, tempat letak peralatan dapur itu tadi, itu semuanya lah periuk dan sebagainya dicuci dengan bersih. Kerana kita ingin menghidangkan makanan yang bersih kepada pelanggan, dan ini adalah amat baiklah, dan keselamatan makanan di premis makanan tersebut terjaga jika mereka melakukan perkara seperti ini. Itu cara-caranya ialah pastikan kawasan penyediaan makanan, tempat memasak dan sebagainya adalah dalam keadaan yang bersih. Okey, itu saja bagi pembentaran kami pada hari ini, iaitu penambahbaikan keselamatan makanan di premis makanan. Saya harap penambahbaikan makanan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua dan akan memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang keselamatan makanan di premis makanan. Sekian, terima kasih.